hari ni kita nak belajar tentang literature review Okay, so korang punya apa ni? Sekejap. Astaga. Korang punya progression dengan korang punya ni okey tak? Supervisor. Okey, sir. Okey je. Chapter 1 dah settle belum? Guys, Belum lagi. belum lagi? Memang tak settle lagi berapa minggu ni? Sikit lagi. Sikit. Okay, right. Okay, alright. So, chapter 1 kita dah settle introduction itu, background study, bla 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 sampai kita punya conclusion kan. So, hari ni kita nak belajar tentang literature review lah. Okay, so ada siapa-siapa tahu apa itu literature review? Ada tak? Cek. Kita borak-borak dulu. Dah santai. Kajian. Kajian. Okay. Lagi? Apa? Literature review tu apa? Lagi? Apa sir? Apa tu? Apa Ifat? Tak clear. Tu cakap apa? Kita dah Literature review. Ada siapa-siapa tahu apa itu literature review? kajian yang lepas. Yang lepas. Okay. Lagi? Yang lain? Betul lah tu. Ifat dekat tu. Kajian lepas. Okay. Mana tadi? Okay. Sekejap. Alright. So, before kita start, saya nak terangkan sikit definisi dia. Okay. Literature review ni adalah kajian lepas ataupun analisis lepas yang berkaitan topik yang kita nak research lah. Okay. Alright. LR ni adalah dia punya apa ni, tujuan dia adalah nak bagi kita punya kajian tu lagi, apa orang kata, lagi mantap lah. Okay, sama ada kita punya research ni dalam negara ke atau luar negara. Okay, kajian tu. So korang kena state benda tu dalam korang punya writing nanti. Okay, alright. So tujuan literature review adalah, tujuan utama dia adalah apa ni, examiner dengan audience korang tahu yang researcher ni dia faham ke tak pasal topik yang korang buat. Okay. Contoh macam, saya bagi contoh yang saya punya je lah, lagi senang kan. Macam saya buat yang solat tu kan, the perfection of solat tu, a guidance apa ni, proper solat in mobile app tu. So examiner dengan apa ni, audience, diorang nak tahu sama ada researcher, which is saya lah, faham betul-betul ke tidak, faham mendalam ke tidak dengan topik yang saya buat. Okay, faham tak? Contoh macam siapa Farahiyah lah. Farahiyah awak buat pasal apa? Yang yang pesan social media tu. Okay, so sejauh mana kau punya, sejauh mana Farahiyah faham tentang topik tu lah. Okay, alright. So LR juga dia akan menentukan kita punya kajian ni okey ke tidak. Okay, kajian kita ni bagus atau tak bagus. Okay, lepas tu LR juga dia akan bantu kita untuk meneruskan kita punya writing lah, which is untuk korang buat korang punya research method, korang punya framework apa semualah, observation apa ni, primary data korang, secondary data korang, tu semua daripada LR lah. Okay, boleh? Okay, so LR ni semua mak nenek kajian semua dalam tu. Okay, okay, introduction tu dia nak menerangkan apa ni, macam introduction, background study apa semua tu, dia nak menerangkan basic je tentang korang punya topik. LR ni dia lagi mendalam. Okay, boleh Faham tak? Okay, so
Okay. So, what is literature review? Okay, nanti slide ni saya akan bagi dalam ni Padlet ke e-learning ke. Okay, an objective, concise, critical summary of published research literature relevant to a topic being researched in an article. Okay, macam saya cakap tadi dia PAS punya artikel. Okay, so apa-apa artikel korang boleh letak dalam korang punya LR. Okay, mana softbound ni? Sekejap. Okay. Kalau saya ada salah betulkan mana dah tahu ada yang lagi power. Okay. So first kali korang kena bagi tahulah introduction literature review ni pasal apa. Okay. Alright, dalam korang punya writing. Okay. Alright, second one topik korang. Topik apa yang korang study. Macam saya buat pasal mobile application, saya akan kena elaborate lah benda tu. Okay. Lepas tu dalam mobile application tu baru saya study pasal apa benda. Saya study pasal UI, saya study pasal UX. Lepas tu in term of colour ke, benda yang korang nak study, benda yang korang nak research. Okay, dalam korang punya LR. Boleh? Okay, alright. Lepas tu a good literature review. Okay, order articles and book to focus on research debate, tension and question and research field. Summarize the most relevant important aspect of scientific literature related to your area of research. Okay, synthesize past and current research on the topic and show how research fit in. Ni saya cakap tadi lah. Okay, research yang sebelum ni dengan research yang current. Okay, so kita boleh pakai artikel, buku ke ataupun daripada Google Scholar ke. Okay, berkaitan dengan kita punya research. Okay, kadang-kadang kita tak guna research yang betul-betul tepat. Maksud saya macam kadang-kadang research lain tapi kita boleh gunakan dia punya data tu untuk kita punya research. Faham tak? So tak semestinya contoh macam saya buat pasal guidance solat tu kan. Research tu tak ada orang buat lagi. Okay. Tetapi saya boleh menggunakan research yang berkaitan dengan solat juga yang untuk improvekan dalam buku ke, faham tak? Tapi saya guna benda tu untuk saya apply dalam saya punya app. Faham tak? Boleh so yang berkaitan boleh digunakan. Janganlah kau buat pasal kualiti makanan tiba-tiba kau cerita pasal bola sepak pula. Itu tak ada kena-mengena lah kan. Faham tak? So kalau kualiti makanan awak nak cakap pasal siring ke, contoh itu ada berkaitan, okey, walaupun dia bukan exactly the same topic. Okay. Alright. Okay. What's include in literature review? Okay, ni lah. Historical background of research, current research context, question, issue, debate. Okay. Macam saya cakap lah, kita punya research ni kalau tak ada isu tak ada guna. Okay, kita nak buat research ni sebab kita nak selesaikan masalah. Okay, alright. Lepas tu relevant theories and concept, definition of relevant terminology, research your work, expand on and or gaps that your work fills, supporting evidence for a practical problem issue. So dalam LR ni juga kalau ada gambar-gambar yang benda-benda yang tak betul, awak nak betulkan, awak boleh state juga dalam tu. So nanti korang kena explain lah dalam rajah satu bla 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 kat sini yang ni tak betul. So kita nak improvekan dalam bahagian yang ni. Contoh Okay. So kalau ada gambar lah. Okay, contoh macam saya cakap last week, saya ada letak gambar orang solat badan tak rapat apa semua. Itu dalam solat punya ni lah, sebab saya kan buat mobile app dengan mobile app pasal solat kan. So saya ada dua LR untuk support saya punya topik, which is solat itself satu, mobile app satu. Faham tak? Okay. Alright. So mana tadi? Okay. The literature review writing process, not a linear process.
Go back and check the literature while reformulating ideas. Work on the literature before, during and after your study. This step can be applied to all kind of literature reviews. Okay. Okay, type of literature reviews. Okay. So kita ada macam saya cakap tadi saya cakap kita boleh guna artikel, kita boleh pakai journal study. Selalu kalau macam UiTM dia memang ada journal website untuk journal tau. So past research student kan, budak-budak tak kisahlah degree master ke PhD ke, dia orang memang ada satu website tu untuk journal. Past student diorang upload kat situ. So kalau korang guna ayat yang sama, dia akan detect yang korang ni plagiarize lah. Korang just copy je, faham tak? Walaupun korang ubah sikit ayat tu, dia akan jadi copy juga. Faham tak? So kalau macam UTM, dia akan masa turn in tu dia kena 17% kot tak ingat. So kena bawah lah daripada tu, dia punya peniruan tu. Faham tak? Okay. Alright, so kita ada journal studies, artikel, dissertation ataupun thesis yang lepas. Okay, course assignment, literature analysis review. So ni benda-benda yang orang pernah buat ke ataupun artikel-artikel yang ada dekat ni lah, dekat online ke, dekat dalam paper ke apa ke lah. Okay. Okay, ni journal. So nak cek journal, introduce research related to this specific study introduction section. Okay, shorter than stand-alone reviews, narrowed in scope. Okay, often used to set research precedent and support theory or method. Okay, so korang punya journal ni, okay, scope jangan terlampau besar. Okay, tu nasihat saya lah. Kalau korang nak buat besar, lagi bagus dan lagi lama dan banyak kerja lah. Untuk 14 minggu memang tak cukup. Okay, alright, so benda-benda ni, support teori ni adalah penting. Okay, support teori ni. Okay, alright, lepas tu kita ada structure of literature review for an article. Okay, general to specific, topic background to supporting studies. Okay, macam ni lah, introduction dia besar tapi makin lama kelamaan pergi ke hipotesis tu dia akan kecil. Ramai tengok ni. Ngantuk kan? Okay. Meja 1 memang ngantuk. Okay. Tak apa, tapi kita kena teruskan. Okay. So kita ada background, narrow categories of research, category studies closest to your research. Okay. Hypothesis statement ni daripada besar dia akan pergi kecil lah. Okay. Alright, baru kita boleh buat hipotesis. Kita kecilkan. Kita menyenangkan. Okay. Literature reviews found in journal. Okay. Literature review article. Present and analyze many relevant texts to explain the approach or theory. Broader in scope, more extended analysis. All section refers to literature rather than to one current study. So artikel boleh cari berapa banyak korang nak cari lah. Okay. Tapi related to your topic. Okay. Sekejap. Okay. The literature review writing process. Okay. So at this point, you can adjust the scope of your article or literature review. Step 1, choose a topic. Focus and explore this topic. Okay. Topic you are familiar with and interested in. Okay. Tu korang dah decide kan topik apa yang korang nak buat. Okay. Topic that are current, well established and have ample research for review. Lalu topik memang kita buat yang current issue lah. Topik your reader and other researcher will be interested in. So benda yang tak interesting, orang susah nak baca ke nak join ke apa, benda-benda macam tu lah. Okay, alright. Okay, step 2. Research, collect scholarly information and source. Okay, ni kita ada scholarly article dalam buku ke, dalam Unisel ada keluarkan buku tesis ke apa ke, dissertation tesis, conference paper pun boleh untuk kita punya research kita punya LR lah. Okay. Lepas tu sambung kajian masa research metodologi ke se. Soalan ni.
Sama kajian masa research method. Oh, foto korang ada belajar research method Ifai? Saya ada. Sebab macam budak-budak grafik tak ada research method punya kelas. Tapi dia macam tu lah, betul lah tu. Okay, tapi tak apa. Kau let. Ini sambung je kan macam mana? Bukan sambung, topik baru lah untuk awak punya final. Ni Oh. Major 1 kan? So kau dah jumpa kau punya supervisor belum? Mesti belum. Dah. Dah? Dah jumpa Nasrul dah? Dah. Okay. Tajuk dah ada belum? Tajuk. Tajuk saya ada lah. Tapi saya tak bagi tahu Sir lagi. Kau bagi tahu dia terus. Ah. Apa kau kena progress dengan dia. Okay? Alright. Alright. Okay. Sekejap saya sambung. Okay. Step berapa tadi? Okay. Step 3. Analyze the network of information and select works. Okay. Select the material most useful to your review. Use maps and chart to identify intersection of the research online important categories. Okay. Alright. Next step. Describe and summarize each selected article. Okay. Example, a study of heart disease. So korang kena jot dah lah macam saya cakap tadi. Saya buat pasal saya buat pasal mobile app. Saya study pasal apa tadi. Okay. So okay, ni pasal mobile apps kan. So bawah mobile apps tu ada user interface, ada UI UX. Lepas tu saya nak study pasal colour, saya nak study pasal space, saya nak study pasal typo. Semua dalam LR. Okay. So dia yang paling penting sekali buat thesis ni adalah kita punya keywords. Okay, contoh macam space kan, baru korang boleh goreng. Lepas tu saya study pasal functionality. Itu ni lah untuk mobile app. Lepas tu saya go for review for Solab pula. Tu baru saya masuk yang Solab benda ni semua lah. Okay, faham tak? Okay, so dia korang memang kena pecahkan. Okay, macam kat slide ni macam ni dia pecahkan atherosclerosis, hypertension, obesity. So tapi ini yang related dia nak buat apa ni? Dia nak study pasal heart disease lah. Okay. Tu dan saya tunjuk contoh yang saya buat. Okay, determine 2 or 3 important concept of finding, discuss and each text. Take note of important aspect. Important aspect lah benda yang kau nak study. Okay, janganlah meraban-raban. Okay. Alright. Lepas tu macam saya buat master dulu, yang saya tunjuk tadi tu detail tau. So kalau korang nak kurangkan sikit pun tak apa, tak ada masalah. Tapi itu korang kena deal dengan korang punya supervisor lah. Okay. Okay, next one. Describe and summarize each selected article. Okay. Determine 2 to 3 important concept or finding discussed in each text. Take notes of important aspect. So benda yang penting jot down terus lah. Lepas tu artikel tu korang kena inform artikel daripada mana. Tak boleh short sendiri. Contohnya macam kau masukkan mana tadi? Macam ni kan. Saya buat ni lah functionality. Saya letak saya punya source. Mana saya dapat source tu? Faham tak? Lepas tu baru saya elaborate. Pumpang. Tak tahulah benda ni. Ni banyak goreng lah kan. Biasa lah. Goreng tu memang biasa. Korang pun memang kena goreng juga. Kalau aku boleh, korang pun mesti boleh. Sebab aku barai dulu. Okay. Alright. Lepas tu step 5. Step 5. Demonstrate how concept in the literature related to result of study. Establish how the literature is connected. Okay, for intro to a journal article, identify the missing part in previous studies and that your study addresses. Okay, highlight concept that support your hypothesis, method, result or conclusion. So tu penting. Kau kena highlight konsep yang boleh support korang punya hypothesis korang, research method korang nantilah. Okay. For a stand-alone literature review, highlight the concept in each article and show how they strengthen a hypothesis or show a pattern. Okay.
Identify and addresses issue in previous studies. Okay, identify what is accurate and what is out of scope within this work. Okay, itu penting. So jangan apa? Jangan keluar sangat daripada skop korang punya research tu lah. Okay. Alright. Next one, identify relationship in literature and connect your own ideas to them. Ini penting. So korang punya literature review tu kena satukan dengan korang punya research. Faham tak? Okay. Jangan merabai sangat. Memang LR tadi kita kena separatekan dulu, lepas tu last kali kita kena bagi tahu, kena mengena dia. Apa yang korang punya plan, impact korang ke, konsep idea ke apa ke, kena cerita dalam tu. Okay. Apa problem statement yang korang cuba nak selesaikan lah. Okay. Okay. Ni frequently asked question. How long should a literature review be? Okay. Determined by the numbers of source, review and concept explored. Stand-alone review 2 or 3 page dah cukup. Entire book introducing a study 2 to 4 paragraph. Okay. Paragraph tau. Korang punya apa ni? Introduction untuk korang punya LR. So jangan pendek sangat, jangan panjang sangat. Okay. 2 to 4 paragraph dah cukup dah. Kira dia macam suku. Okay. Alright. How many source should I review? Determined by the scope of the topic, the depth of analysis and the extent of consensus of disagreement in this area. Stand-alone review 5 ke 15 ataupun 30 page of book introducing a study, bawah 5 paragraph. Faham tak? Okay, so sama je lah. Okay, kalau macam stand alone punya, korang buatlah 5 paragraph. Kalau yang dah ada punya, buat 4 paragraph untuk introduction. Okay, tip creating a strong literature review. Ni kena ingat, clearly define your topic and audience first. Okay, define your topic. Topik tu penting, okay. Read many literature reviews and article. Cari banyak-banyak artikel yang boleh jadi korang punya LR. Okay. So LR tu nanti yang artikel memang kena letak dan korang kena elaborate sikit. Yang lain kena pakai ayat sendiri. Okay, boleh? Mana yang macam saya cakap itu mana yang tak pandai bahasa Inggeris dulu ke apa ke, just type je dalam bahasa Melayu dulu. Okay, lepas tu nanti korang ada duit lebih, pergilah hantar proofread ke. Kalau korang rasa korang boleh nak translate sendiri, it's okay, ikut korang. Tapi make sure English tu jangan bila orang baca pun jeng kepala member kan. So orang tak faham kan. So macam tak guna tak. Okay. Lepas tu focus on more current sources. Okay. Lepas tu last sekali, take note while reading literature. Okay. So itu saja. So untuk literature review ni kena pakai artikel-artikel thesis yang lepas, kajian-kajian yang lepas yang related to your topic. Okay. So untuk this week saya fokus on LR je dulu. Saya tak nak sentuh on chapter 3 lagi sebab kita banyak lagi chapter 3, nanti kita akan masuk research method apa semua. Okay. So untuk LR kita ada 2.1, 2.2 and 2.3. Introduction, brief your research, second one brief your research. Ni semua LR semua dalam ni lah. Gambar ke apa semua dalam ni. Okay, 2.2. Introduction macam saya cakap tadi 4 ke 5 paragraph tu cukup page dia. Okay. Berkenaan korang punya topik. 2.2 LR korang lah. Okay. Nak cerita pasal apa? Pasal macam saya cakap tadi lah. Ikut topik korang. Okay, ada yang nak buat media sosial, buat media sosial. Tapi platform dia apa? Contoh buat media sosial through apps ke, website ke. So korang kena study juga pasal website, algorithm ke. Jangan algorithm je. Mungkin boleh study pasal layout gitu. Yang related to grafik punya ni lah. Grafik atau foto punya art punya
scope dalam kita punya niche. Okay. Lepas tu last sekali kenalah buat conclusion. Okay, conclusion mengikut orang punya peer review. Faham? Boleh? Okay, mana-mana yang tak faham boleh tanya sekarang. Kalau faham nanti, kalau tak nak tanya saya, nak tanya supervisor sendiri pun boleh. Okay. Mana dah tahu yang dapat Dr. Rina ke, yang dapat lagi siapa lah, yang power Puan Aziz ke, itu yang power writing. So boleh tanya diorang. Siapa lagi apa? Mira ke, lelaki-lelaki ni biasa-biasa je selalunya. Itu maksud aku lah. Okay. Okay. Ada soalan? So chapter 3 kita, saya akan ajar next week lah, research method. Oh, lepas tu korang, saya nak awal-awal lah. Okay, korang dah kena ready interview. Okay, sebab major 1 saya ajar kan, saya nak semua orang wajib interview. Okay, interview. Jangan interview aku. Interview related to your topic lah. Okay, macam saya dulu, saya cerita saya interview Pak Imam yang berkaitan dengan topik saya. Okay, boleh? Memang kena interview kan sir? Wajib, saya wajibkan. Okay. So sekarang ni memang kena interview online sajalah. Okay. Kalau orang buat yang macam tu, apa nama dia? Tak asli date ke bukan? Interview tu soal sendiri lah kan? Oh, lempang lagi. Oh ya? Raya lah. Kau kena ada ni lah soalan-soalan yang related to your topic. Soalan macam yang akan, okay, interview ni dia punya sebab, okay, ni sebab saya nak cakap lah dia akan menyokong korang punya tajuk proposal lah. Okay, sebab kalau korang dapat source yang betul-betul banyak, tak apa. Okay, ni pun korang punya research proposal pun macam seorang-seorang kuku kan. So korang kenalah ada interview, kena ada interview yang boleh menguatkan korang punya research. Faham tak? Lagi-lagi research yang baru lagi, orang tak pernah buat lagi ke, itu lagi kena ada interview. Faham tak? Sebab korang tak ada supporter artikel yang boleh support korang punya research proposal. Faham tak? So dengan interview tu, dia automatic akan jadi kuat korang punya research proposal. Tak adalah research proposal tu SS punya research proposal. Tahu tak SS tu apa? Shot sendiri. Screenshot. Bukan screenshot. Screenshot buat apa? Shock sendiri. Jangan shock sendiri. Jangan jadi research proposal shock sendiri. So hampir tulis kan. Ni buat sampai tebal macam aku kan. Tapi dia punya ni isi tak apa-apa. Semua shock sendiri. Faham tak? Itu saya cakap. Dia biar nipis tapi biar compact, mantap. Faham tak? Boleh? Boleh. Alright. Itulah kot. Nanti qualitative method apa semua tu ini saya terangkan sikit je lah observation ni observation lah, kita observation lepas tu ni interview. Okay. Lepas tu macam yang jurnal, artikel, daripada buku apa semua, itu semua secondary data. Tapi itu tu korang boleh decide nanti saya ajar. Okay. Alright. Ada soalan? Saya nak tanya. Ya. Apa tu interview dari segi macam Google Form ke atau kena interview pihak ke kawan ke? Public ke? Google Form adalah survey, questionnaire. Oh okey. Itu adalah kuantitatif. Dia ada kualitatif and kuantitatif. Kualitatif is a word for quality lah. Qualitative. Okay, the other one is quantitative, is word for quantity. Okay, apa yang melibatkan quantity, dia akan masuk dalam quantity punya method. Okay, method ni, tahu tak method apa? Method apa bahasa Melayu? Kaedah. Yes, kaedah. Tak payahlah marah. Cakap elok lah. Okay, so apa yang benda-benda yang tak boleh dikira ke apa ke, itu semua dalam kualitatif. Quality punya. Macam
macam observation, benda tu kau tak boleh kira kan. Interview, kau boleh kira, kau boleh lah kira dia punya berapa orang kau interview, tapi dia bukan main dengan numbers punya method. Okay. Macam journal, buku, artikel semua tu memang secondary data punya. Okay? Right? Okay Boleh? sir. So intro itu mainly for yang pihak-pihak ke atau public? Interview. Ah, Pihak-pihak public tak faham. yang interview orang yang berkenangan isu yang kita ambil tu interview orang pihak Okay. ke atau public pun boleh? Okay. Contoh macam awak buat pasal AIDS contoh. AIDS contoh. Okay, awak kenalah interview orang yang macam doktor medik ke yang related to AIDS ni issue. Okay, janganlah awak pergi doktor fisioterapi. Faham tak? Oh faham. Boleh? Faham? Faham. So dia kena related to your topic, to your research proposal punya topic. Okay? Boleh? Okay sir, okay. Okay, right, boleh. Okay, alright. So, saya rasa itu je lah tu je lah kot untuk hari ni. Lagi soalan? Yang mana saya boleh jawab, saya jawab. Kalau tak, saya ke Ivy dulu, nanti saya jawab next week. Right? Ada soalan tak? Saya nak tanya. Ya, saya. Tadi kan saya kata skop jurnal jangan terlampau besar kan. Kiranya macam tak boleh detail sangat ke macam mana? Bukan tak boleh detail. Awak punya skop kajian tu. Okay, contoh macam awak nak buat kajian di Kelang saja. Selangor dah kira besar tau. Sebab awak kena kumpul data. Faham tak? Contohnya macam tapi korang boleh je lah buat macam among nation ataupun among penduduk Selangor, among penduduk Kelang. Dia bergantung pada korang punya topik juga. Okay, kalau macam social media tu boleh lah buat among nation kot. Macam contoh nak buat kes bunuh diri contoh korang boleh lah buat among nation sebab data tu senang nak dapat. Faham tak? Kalau data yang susah nak dapat, korang kena turun padang, janganlah besar-besar sangat skop. Faham tak? Okay? Boleh? Okay, lagi soalan? Ada puasa 6 tak hari ni? Masa ganti je. Ganti tu tak payahlah cakap. Okay, lagi soalan? Meja satu ni sampai apa tu? Chapter berapa? Kita sampai chapter 6. Tapi chapter 6 tu, chapter 6 lah. Apa lah? Chapter 5. Tapi conclusion nanti korang kena sambung chapter 6 masa meja tu. Kena sambung sikit. Kiranya ni conclusion kan dan recommendation. Nanti yang chapter 6 nanti korang kena letak korang punya design. Okay. Macam apa orang kata? Macam apa kita tu? Macam penyelesaian masalah lah. Okay. So kita ada sampai chapter 5. Aku baru ajar sampai chapter 2. Next week chapter 3. So every week aku akan ajar every chapter. Okay. Okay. Yang mana yang boleh borak aku borak je lah. Okay. Lagi? Soalan? So saya tak faham sangat yang secondary data, yang buku tu as secondary data. Itu under method. Okay. Okay, under method saya tak ajar lagi research method. Tapi tak apa, saya cerita sikit. Okay, primary ni secondary data adalah benda yang bertulis lah dalam artikel ke, dalam buku ke, dalam jurnal ke. Itu secondary data. Okay. First kali macam kalau awak buat interview, okay, selalunya memang kita akan buat observation memang selalunya kita akan buat. Okay, so dia memang akan park bawah primary data. Okay, observation dengan interview. Okay, sebab last sem, sebab aku dulu degree 2016, major 1 2016 lah major 1. Weh, Azim Azmar baru masuk. Ke sekolah ni. Mana dia? Iklan tadi. Okay. Alright. So, awak bayangkan 2016, korang dah kena buat interview, korang dah 2021 tak buat interview. Tak ke rugi?
korang kena belajar. Macam mana nak buat. So katakanlah kau nak sambung master contoh sebab master memang kena ada interview. Kau punya research power ke tak power ke, memang kena ada 5-6 orang interview. So daripada 5-6 orang tu mungkin kau akan masuk 2 orang dalam kau punya research lah. Tengok kepada jawapan juga, jawapan-jawapan interviewee awak nanti. Okay, lepas tu macam saya cakap tadi, kalau benda-benda yang bertulis apa semua, jurnal, buku, artikel ni memang dia memang part bawah secondary data. Melainkan awak tak ada observation, awak tak ada interview. Tapi memang tak kuat lah awak punya ni, awak punya apa ni isu awak. Okay, alright. So itu adalah dia bawah qualitative method. Quantitative macam saya cakap tadi, questionnaire. Benda yang melibatkan numbers memang dia akan bawah quantitative. Susah nak jawab sebut. Okay, so macam soalan interview ke, soalan questionnaire ke, benda tu korang kena proceed dengan korang punya supervisor lah. Okay, lepas tu janganlah tanya soalan-soalan yang tak masuk akal dan tak related. Okay, soalan ni pun okay, contoh awak boleh tanya soalan yang orang tu akan jawab ya atau tidak. Faham tak? Itu tricky lah. Sekejap. Tunjuk sikit Okay. Ni aku interview. Tapi sebelum tanya soalan dekat pihak tu, kita kena tunjuk dulu kan dengan supervisor atau dengan site admin? Mesti kena tunjuk. Okay. Dia approve baru boleh proceed dengan ni lah. Oh, dalam sorban saya tak ada interview. Tapi ni soalan lah. Okay, soalan yang biasalah. 5 soalan tak awal tu gender, umur, aku tak beritahu. Okay, soalan yang awal-awal tu macam biasalah, the range of your age, pasal umur, ni pasal gender, pasal status, pasal occupation. Lepas tu soalan kelima baru masuk topik kita. Okay, so soalan memang kena banyak. Saya buat berapa soalan lah? 20 kot. 15 soalan. Tak banyak pun 15 ni sebab dah tolak soalan 4 soalan yang apa ni, umur apa benda semua tu kan. So sekejap. Saya go through sikit lah. Tadi. Oh, status. Okay, ni. Adakah solat fardu tu wajib? Ni orang yang jawab lah. Okay. Dia kalau ada jawab no, aku tak tahu nak jawab. Okay. Lepas tu tanya ni, adakah anda selalu solat jemaah? Tu benda-benda macam tu lah. Macam saya punya topik lah kan. Okay. Lepas tu tanya dia soalan-soalan yang dia tahu tak nak jawab. So kalau benda tu dia tahu ataupun benda tu dia tak tahu, macam ni kan. Apa ni, solat tak sah kalau kita punya saf tak dapat. Tengok ada yang confused. Faham tak? Korang kena tanya soalan-soalan yang orang macam alamak. Dapat ke tak? Sah ke tak solat? Faham tak? Soalan-soalan macam tu. Okay, tak apa, ni saya go through sikit je tau. Lepas tu adalah lepas tu saya akan cakap lah. Saya kena apa ni? Kena cakap ni. Benda ni. Apa ni, berapa persen is no, berapa persen jawab yes, benda-benda macam tu. Untuk apa ni, untuk korang punya apa ni, questionnaire. Tapi questionnaire ni yang selepas saya dah tapis dan saya masuk dalam ni lah, dalam apa ni, dalam writing. Tapi masa korang nanti, korang buat je dalam Google Form ke apa ke, lagi senang. Okay, kalau boleh apa ni, soalan yang ada maybe tu jangan sangat lah. Maksudnya macam kalau boleh jawapan apa ni, pilihan jawapan tu ada 2 je. Ya atau tidak saja. Senang. Okay. Kalau maybe ke apa ke, dia nanti menyusahkan kerja korang. Okay. Ni pesanan je lah. Tapi korang nak buat juga memang tak boleh hidup tanpa maybe tu, buat je lah kan. Okay. Alright. So
Lepas tu macam kita ada buat pre-test. Saya buat dulu dia punya layout sikit, button macam mana yang yang user interface user experience orang pakai macam mana yang lagi best, color apa orang lebih ni, lepas tu tulisan yang mana, layout yang macam mana, faham tak, icon yang macam mana. Ni pre-test. Ni kita dah bagi orang, okay cuba kau try mana lagi okey, yang design ni ke yang design ni, faham tak, tulisan yang macam mana, tu pre-test macam tu. Okay, boleh kan? Ni dah banyak sangat ni aku ajar ni. Ni korang dah boleh buat sampai chapter 5 dah ni. Okay, alright. Lagi ada soalan? Ada. Tak ada? Kan Okay, tanya. kan soalan tu kan tadi saya cakap buat Google Form kan. Macam saya dah buat questionnaire untuk interview. And then Cik Lan cakap saya akan tambah lagi 3 question untuk demographic. Then kayaknya saya kena buat Google Form dengan untuk audience dengan orang yang saya nak interview lah. Okay. Jadi dia tanya dia Google Form yang untuk own macam saya buat pasal reusable punya baju tu kan. So saya cakap interview semua owner bundle, tak kisahlah dia mahal ke dia murah kan. And then saya cakap lah soalan tu kena tanya juga, and then Google Form tu kena bagi juga ke? Saya macam confused dekat part tu. Tak. Kalau untuk macam awak nak tanya orang-orang bandar kan, okay, owner bandar tu awak just bagi interview je. Itu mungkin awak kena buat Google Meet dengan dia ke, faham tak, borak, lepas tu jot down apa yang dia cakap. Sebab setiap interview tak sama tau jawapan dia. Okay, saya dah setuju soalan tu. Okay, setuju soalan tu dia tak termasuk dengan demografik. So demografik tu saya nak kena tanya in apa namanya? Question A. Dari segi questionnaire saya tu 7 tu berkaitan dengan tajuk saya. Yang lagi 3 tu Cik Lan suruh tambah demografik. So demografik tu saya kena tanya dari segi orang yang consumer ke ataupun orang yang dari segi consumer lah kan? Consumer lah kan? Pengguna lah. Okay. Sebab demografik ni macam umur apa benda semua tu kan. So itu awak dah buat belum? Tak buat lagi lah. Demografik 3 soalan tu je lah yang questionnaire yang main dia yang tajuk tu saya dah buat, and then saya dah proposal dekat Cik Lan. Cik Lan just cakap okay soalan ni okay, cuma dia suruh tambah lagi 3 soalan untuk demografik untuk interview orang tu. Lepas tu baru go through to chapter 1, chapter 2 sebab nak tengok problem statement ni dulu. Okay. Macam tu ikut survey dia. Kalau hang ni hang tanya dia. Okay. Tapi Cik Lan okey tak? Okay. Okay. Cik Lan okey pun. Okay. Lagi? Soalan lain? Orang lain? Tak ada? Belum lagi. Belum lagi. Okay. Semua boleh lah. Boleh faham InsyaAllah boleh. Okay. Alright. So kalau tak ada apa-apa kita stop kat sini lah. Sekejap saya bagi attendance. Sekejap saya stop. Sir, Stop recording. Yes. e-learning saya kosong. Bila ni hang kosong. Sekejap. Saya nak tengok. Okay. Apa minggu tak sign ni? Itu. Betul. Kita memang tak banyak kelas kan? Aku banyak cancel kan? Ya. Dah 2 kali lepas raya. Ya. Oh man. Sekejap. Baik. Korang kena sign je Ke nak buat kelas ganti? Nak cakap pasal apa kan? Kalau nak ajar software ke boleh lah. Ni aku writing macam gampang ke kadang.
Sir, Ah, yang saya punya contoh tu, saya ada upload kat e-learning tak? oh tak ada. Itu tak boleh. Okey, Kau okey. tunjuk je. Banyak cantik muka hang. Tak boleh.